Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Steven selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah lukisan kejuruteraan tingkatan 4 di mana kita akan memberi fokus kepada topik ataupun tajuk lukisan oblik. Jadi kepada mereka yang mungkin perlu mempertingkatkan kemahiran anda dari segi teknik menjawab soalan ataupun anda nak tahu macam mana nak skor maksimum bagi topik ini, pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana guru penyampai kita pada hari ini akan kongsi semuanya. Tetapi sebelum itu, jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Sakinah. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey Cikgu, dan kita juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Azliana. Hai Cikgu. Sihat Cikgu? Okeylah Cikgu, terbaiklah. Balik semua kepada Cikgu Sakinah. Cikgu, saya faham bahawa kita ada beberapa murid yang akan bersama kita dalam talian kan Cikgu? Ya, betul. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Hai. Okey, Sean, kali ni saya murid-murid yang bersama dengan kita adalah daripada kelas 4 Mekanikal 1. Okey. Kita ada Syaza. Say hi Syaza. Hai. Okey, ada Mariam, Adam. Ya. Dan juga Danish. Hai semua. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Bagilah thumbs up kalau dah sedia. Okey Cikgu, mereka semua dah sedia. Okey, dan sebenarnya apa yang Cikgu akan fokuskan pada hari ini Cikgu? Okey, hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan lukisan oblik. Okey. Jenis-jenisnya, paksinya, dan nanti kita tengok lebih lanjut Sean pada slide saya yang seterusnya. Okey, baiklah Cikgu, jom kita mulakan. Okey, jom. Okey, silakan Cikgu. Okey Sean. So, kali pertama yang ini kita akan terus masuk kepada lukisan oblik, iaitu apa dia lukisan oblik? Dia menunjukkan objek dalam bentuk 3 dimensi. Okey. Dia juga mempunyai satu permukaan rata. Okey, macam ni, satu permukaan rata dan juga satu lagi permukaan bersudut. Sudut ni terpulang kepada arah pandangan lah ataupun orientasinya. Okey. So, dalam paksi lukisan oblik, okey, kita ada paksi mengufuk, paksi menegak dan juga paksi surut. Okey, so paksi ni sama ada paksi surut ni boleh duduk belah kanan, boleh juga duduk belah kiri. Okey, so murid-murid kita pun dah pernah belajar dah Sean. So saya nak tanya murid-murid tentang sudut dalam oblik ni. Biasanya, okey, saya nak tanya Mariam boleh? Mariam, biasanya dalam oblik kita ada 30 darjah, kita ada 45 darjah dan juga kita ada 60 darjah. So dalam kelas biasanya kita guna yang mana Mariam? 45 darjah. Ya. Sean, biasanya kita akan guna 45 darjah untuk kita membezakan dia dengan lukisan isometri. Okey, so supaya kita tak keliru dengan mana satu. Tak keliru lah. Okey, terima kasih Mariam. Okey, next. Jenis-jenis lukisan oblik. Okey, so lukisan oblik ni sepatutnya memang ada 3 jenis lah. So, saya nak tanya murid lagi boleh Sean? Boleh Cikgu. Okey, saya nak tanya Danish. Okey, Danish, lukisan oblik ada 3 jenis. Okey, boleh awak sebutkan satu jenis lukisan oblik? Lukisan oblik Cavalier dan juga lukisan oblik Cavalier. Okey, betul Danish. Okey, Syaza boleh sebutkan lagi satu? Lukisan objek kabinet. Pandai murid saya Sean. Okey, so dalam lukisan oblik ni dia ada oblik Cavalier. Okey, contoh biasanya lukisan oblik ni kita akan lukis berdasarkan lukisan ortografik. Ortografik lah. Jadi kalau sisinya belah kanan, paksi surutnya akan duduk belah kanan. Okey, jadi kat sini ada sudut 45 darjah dan Cavalier ni bezanya dengan kabinet dan juga satu lagi nanti lukisan oblik arm, dia adalah saiz sebenar yang di belakang ni. Maksudnya kedalaman dia. Jadi yang saiz sebenar yang T ni, tinggi ni tidak berubah. Saiz sebenar yang L pun tidak berubah. Tapi saiz sebenar yang D
Untuk oblik Cavalier dia memang saiz penuh. Okey. Contohnya kalau kedalaman 45, okey, saiz sebenar ni pun 45. Baik. Okey. So kalau dalam oblik kabinet, okey. So kalau macam ni ortografik yang sama. Baik. Cuma kalau ini lukisan oblik kabinet, saiz yang kedalaman ni akan jadi separuh. Contohnya 45 bahagi 2, dia akan jadi 22.5. 22.5. Okey, murid saya Sean pun terror. Okey, seterusnya satu lagi oblik adalah oblik arm, iaitu ortografik yang sama, okey. Cumanya pada bahagian kedalaman ni biasanya kita akan ambil 3/4 Sean. Ya. Okey. So, kita teruskan orientasi yang sesuai untuk menghasilkan lukisan oblik. So, kalau macam murid-murid yang ada di talian dan juga yang ada di rumah, biasanya bila ada di bulatan ataupun lengkok, kita akan ambil dia dan letak dia pada permukaan rata tu. Yeah. Dia ada satu permukaan rata, satu permukaan bersudut. Jadi yang rata ni biasanya kita letak bulatan ataupun lengkung, kerana dalam oblik ni kita nak buat lengkung tu, kita nak pakai jangka lukis je Sean. Yeah. Kita tak nak pakai kaedah lah kalau boleh. So kita mempercepatkan melukis. Okey. So macam ni. Seterusnya, okey, kalau adanya lengkung pada permukaan hadapan, better letak depan. Kalau lengkung dekat paksi surut ni, sukar dilukis lah. Ya, betul. Jadi kita prefer yang ni. Okey. Next, sudut juga. Biasanya kita letak pada pandangan hadapan lah. Okey, pada paksi surut ni kita kurang ambil sudut. Ya. Okey, tapi kita tengok jugalah kesukaran pada soalan. Okey. So sama juga dengan orientasi. Kalau yang panjang ni kita letak hadapan, paksi surut ni kita jarang ambil yang terlalu panjang. Macam tu. Okey. Okey. Baiklah cikgu, sekarang kita dah faham dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan lukisan oblik. Tapi sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah lukisan kejuruteraan tingkatan 4 dan topiknya adalah lukisan oblik bersama dengan Cikgu Sakinah. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey Sean. So untuk segmen kali pertama ni, saya akan masukkan dulu topik oblik Cavalier. Okey. So kita akan fahamkan dulu oblik Cavalier ni macam mana. Baik. Okey. So soalan oblik Cavalier. Okey. So murid-murid yang berada di talian, Syaza, Danish, Adam dan juga Mariam, dah ready? Okey, ada kertas soalan kan? Okey. So nanti kita sama-sama buat dengan cikgu Okey, murid yang tak ada pun boleh ambil kertas soalan, kertas kosong dan boleh juga lakar untuk fahamkan. Okey. So Sean, murid-murid juga. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini adalah lukisan ortografik. So lukisan ortografik dia ada pandangan pelan ataupun pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, biasanya yang ni dia akan jadi pandangan atas. Okey. So kalau pandangan atas, yang kat bawah ni kita terus akan jadi pandangan hadapan. So kat sini akan jadi pandangan sisi. Okey. So apabila kita tengok arah pandangan dan jika kita tengok, kita dah belajar tadi pasal orientasi kan, yang mana bila ada lengkung ataupun ada bulatan, kita letak dia pada muka hadapan, permukaan yang rata. Okey. Dan sisi ni akan jadi pada paksi surut lah. Dan sudutnya kita akan ambil 45 darjah. Ya. Okey, mula-mula sekali untuk kita dapatkan gambaran, kadang-kadang kita tak perasan yang mana satu duduk kat depan, yang mana satu duduk kat belakang. Jadi, kita buat dulu kaedah kotak. So, kita buat satu kotak besar dulu. Okey, so murid-murid yang kat talian pun sama. Kita sama-sama buat kaedah kotak dulu dan kita start lukis. Okey, Sean. Kat sini saya nak tunjukkan. Okey, mula-mula sekali kita ambil permukaan rata ni. Iaitu kita punya panjang 90, tinggi 70. Okey, jadi kita akan buat panjang 90, tinggi 70. Okey, dan kita akan buat satu kotak. Kotak besar dululah. Kita tak terus lukis objek sebab kita pun tak pasti rupa dia macam mana kan. Jadi kita buat kotak dulu. Okey. Dan kita dah tahu paksi surut dia belah kiri. Jadi kalau ini kertas kosong kita Sean dan murid-murid. Jadi kat sini kita ke kanan sikit permukaan rata ni. Jadi paksi surut kita boleh bawa ke kiri. Okey. Dan paksi surut punya saiz dia ukurannya adalah 60 lah. Jadi kat sini arah pandangan hadapan. Okey, kat sini akan jadi pandangan sisi. Okey. Jadi kita juga buatkan satu kotak besar, bagaikan macam kita buat cube lah. Okey. So kita sambung je. Kalau ini tinggi 70, sama je tinggi dia semua. Okey, jadi 70
ke belakang dia adalah 60. Okey, kita buat satu cube. Kita pakai je set square dengan 45 darjah. So, kita lukis je. Okey. Dan bila kita dah dapat satu kotak cube macam ni, so kita boleh tengok rujuk. Pandangan hadapan boleh, pandangan sisi boleh, pelan boleh. So kita nak tengok macam mana rupa first dia. Okey. Okey, Sean, saya nak bagi tahu, okey, murid-murid pun sama. Kalau di sini titik ini saya tandakan huruf N. Ya. Jadi untuk pandangan sisi pun kat sini adalah N. Okey. Kerana dia together, nanti kita akan sambungkan dia kan. Jadi kat sini pun akan jadi huruf N lah. Okey, jadi murid-murid kat sinilah huruf N tu. Okey, so kalau pada pandangan hadapan, N ni dia naik sebanyak 2 kotak. So kat sini dalam soalan ni dia dah bagi tahu lukis skala penuh pandangan oblik Cavalier. Okey, iaitu saiz penuh lah. Dan juga saiz petak grid 10 darab 10. Maksudnya Sean, satu petak ni 10 mm. Ya. 10 mm darab 10 mm iaitu 1 cm darab 1 cm lah. Kita Baik. pakai saiz sebenar. Okey. Okey. Jadi kita naikkan dia sebanyak 2 dan kita ke kanan sebanyak, kita kira kotak ni. Every time kita lukis, kita kira kotak lah. 1, 2, 3, 4, 5. So ke kanan sebanyak 5 cm ataupun 50 mm. So dalam lukisan mesti kita pakai mm lah. Okey. Okey. Dan dia nampak Sean tengok kat sini kan, dia tak ada line kat sini kan? Sini tak ada line. Makanya line ni yang L shape ni dia memang duduk kat tepi. Permukaan hadapan lah. Okey, dan kita naik sebanyak 2 kotak. Okey. So kat sini dia akan naik sebanyak 2 kotak ke belakang. Ke belakang yang ini Sean, 3 kotak. Ke belakang 3 kotak, sama je panjang dia 5 kotak dan kita buat box macam tu. Dan dia naik 2 kotak. Kita sambung je, kita buat satu box dulu. Maksudnya kita tak tahu shape dia, kita buat je box by box. Dan kita baru kita shapekan dia nanti. Okey. Dan bila kita dah buat kotak besar dia, okey, untuk yang kecil ni, ni adalah yang ni. Ya. Adalah yang ni. Kerana dia unjuran. Okey, so sama je. Okey, so bila kita dah buat, inilah box dia. Okey, dan kita nak sambung yang mana? Okey, kemudian bila kita nampak kat sini kan, kita pergi sini, kita naik atas 2, ke kanan sebanyak 2 kotak. Ke kanan 2 kotak ni, selagi dia tak ada line, Sean, yang macam tangga ni, dia duduk depan sekali. Okey. Jadi kita boleh lukis petak by petak. Macam tu. Jadi saya dah buat ni kan, bila saya dah naikkan, nampak tak ni? Tangga ni. So sama dengan permukaan hadapan tu. Okey. Dan kalau saya nak sambung dari sini, saya nak pergi belakang pun boleh. Okey. Jadi ini ke belakang tu maksud saya dari pelan. Okey, itu pandangan atas lah ataupun pelan. Ini pandangan atas. Okey. Jadi kalau dari pandangan atas, kita tengok kat sini dia atas sekali kan. Jadi line ni ialah unjuran. Makanya dia akan ke belakang. Ke belakang tu ke sanalah mengikut sudut 45 darjah tu. Okey. Jadi kita pun buat line ke belakang sebanyak 4 kotak. So 4 kotak 40 mm. Okey. Macam tu. Okey. Okey, seterusnya kita sambung sebab dia nampak macam kotak je. So, kita sambung je kotak tu. Okey, sekejap Sean, saya nak tanya murid. Okey, baik. Diorang dah sampai mana? Boleh tak nak minta Adam pula? Adam boleh tolong angkat tak? Adam dah sampai mana? Nak tengok drawing Adam. Boleh nampak tak? Okey, kita nampak soalan saja Adam. Mungkin boleh anda boleh tinggikan sedikit jawapan anda sebab kita dapat soalan saja. Okey, tak apa Sean. Saya lukis sampai habis. Kita tengok jawapan kita sama tak dengan murid? Okey, baik. Okey. So saya teruskan Ya. Jadi kat sini dia ada ke kanan sebanyak 3. So saya pun ke kanan 3. Okey, ke kanan 3, kita sambung kotak tu. Senang je sebenarnya lukisan oblik ni. So murid-murid kat rumah pun saya rasa mesti dah nampak. Okey, dan saya teruskan ke belakang. Kat sini pun ada ke belakang. So kita teruskan sambung line tu dan kita sambung je line ni. Okey, kat sini dah ada lengkung. Kerana pada pandangan hadapan kat sini lengkung. Jadi di sinilah titiknya. Jadi letak je jangka location. Kita letak je jari kat sini, kita terus naik atas. Okey. Dan kita sambung sikit lagi line tu. Okey, kat belakang pun ada lengkung juga sebab dia kosong. Okey. Inilah gambar dia. Dah siap dah. Maknanya
untuk kita lukis ni kita gunakan ataupun kita lukis petak-petak dulu, lepas Kita tu lukis kita petak-petak bentukkan dia dulu. mengikut apa yang diberikan oleh soalan tu. Yes, tu kita panggil kaedah kotak dan rangka. Okey. Murid-murid pun boleh pakai kaedah tu. Ya. Okey. So murid-murid yang ada di dalam talian macam mana? Dah siap ke belum? Siapa yang dah siap? Boleh angkat tangan tak? Belum lagi Masih teruskan lagi. So saya nak tengok dah sampai mana. Mariam boleh tunjuk kat saya tak? Mariam dah sampai mana? Tunjuk je. Sampai mana pun tak apa. Sebab sepatutnya Sean ni buat 30 minit. Oh, okey. Tapi kita nampak sikit Mariam punya tu. Tu dah siap. Cikgu, Mariam pun dah siap. Hebat Okey. Mariam. Okey, tahniah. So murid-murid yang ada di dalam talian kat rumah pun sama. Kalau kita dah faham, laju je kita boleh lukis. Ya. Okey. So, Sean, kita boleh teruskan kepada soalan 2? Ya, cikgu, boleh. Silakan. Okey. So, hari ni kita ambil 2 soalan lah. So, nampak sikit lah macam mana. Okey. So, soalan 2 pun sama. Mula-mula sekali kita baca soalan. Menunjukkan 3 pandangan. Rajah ini ada 3 pandangan. Okey, tadi sisinya belah kiri, Sean. Sekarang sisinya belah kanan. Okey. Tadi 3 pandangan, lukis mengikut skala saiz penuh, oblik Cavalier. Okey, grid sama 10 darab 10. Okey, mula-mula kita buat kotak asas dia. Okey, berapa? 70 darab 70. Ini akan jadi pandangan hadapan, ni akan jadi permukaan yang rata lah. Okey, ini sisi dia kita akan letak belah kanan. Okey, so kita pun buatlah kotak dia. So kita buat satu cube terus. Ya. Macam tu. Okey, ni kotak dia. Ini adalah 70 darab 70. Okey, ke belakang ni pun 70. Okey, dan kita tengok dia macam ada 2 tingkat. So kita pun buat lagi satu tingkat kat sini. Okey. Kita letak je tingkat tu. Okey. Dan daripada tingkat ni kita buat je macam satu line ke belakang, macam satu box jugalah. Okey, kita buat macam kek lapis lah. Ada 2 lapis. Okey. Seterusnya, okey, daripada kanan 3 kotak ke kiri. Jadi ini 3 kotak lah. Okey, daripada 3 kotak ni, okey, kita boleh buat satu line naik ke atas. Iaitu berapa banyak naik ke atas ni? 2 kotak itu 20 mm. Kalau betul, pandai Sean. Saya yakin murid pun pandai juga, tengok murid-murid kita sedang tekun melukis tu. Okey, dan dia akan kita kotakkan. Inilah pakai kaedah kotak dan rangka. Okey, naik 2 ke belakang ni. Ini ke belakang tau Sean. Maksudnya kedalaman dia. Ke belakang pun sebanyak 2 juga. Okey. So, kita pun naikkan kotak dia. Bila kita naikkan kotak dia, okey, sebenarnya dia serong kan? Jadi poin ni ke poin ni kita sambung je. Okey. Okey, sama juga dengan belah sana tu sebab dia kosong. Jadi dia terus serong sampai belakang. Okey. Okey, macam tu. Dan kita sambung je ke belakang sebanyak 2 kotak. Okey. Tu macam tu, dan kita bawa naik atas. Kita naik 2 ke belakang 2. Nak dapatkan serong ni tegak dan kanan je. Macam tu je. Okey. Dan macam ni. Okey. Dan ke belakang sebanyak 2. Okey. Dan kita turunkan dia daripada sini. Okey, disebabkan kita dah terror tadi, kita tak payah buat kotak dah. Kita terus sambung je. Sebab dah terror kan? Okey, murid-murid pun tengok murid-murid kat talian terror. Dia tekun dia jawab. Okey. So, kita pun teruskan lagi. Kita sambung. Atas kali puncak paling atas, kita ada jarak 10. Okey, kat sinilah jarak 10 tu. Kalau kotak kita ni kan, kita dah buat betul-betul ikut saiz, kita akan dapat ngam-ngam kat situ. So sebab tu kotak besar ni paling penting sekali. Okey, dan teruskan. Dan kita pun sambung kotak dia kat sini. Okey. Dan kita sambung je line ni. Okey, kalau Sean tengok kat sini kosong tau. Ya, betul. Jadi nampak tak kat sini memang kosong sebenarnya. Okey, cuma satu lagi ni. Kita ada macam terowong macam terowong sikit, macam tanah sikit kan. Kat mana dia? Okey, kalau ini sisi daripada sini, okey, ke belakang sebanyak 2, okey. So dari sini nanti kita akan naik sebanyak 2. Okey, so ke kanan sebanyak, kita ikut je bayar kotak. Sebenarnya dia senang je. Dan kita turunkan dia. Okey, jadi kita tengok butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Jadi kita tak payah buat terowong ni sampai belakang. Okey, kita berhentikan je terowong ni sampai situ. Okey, dan ini semua kita pakai garisan binaan Sean, iaitu kita pakai pensel 2H ataupun kalau murid-murid tak ada pensel 2H, pensel yang sama kita layangkan. Maksudnya kita buat garisan tu halus je. Okey. Dan kita pekatkan yang mana yang objek, kita pakai pensel HB. Ataupun pensel yang sama tadi kita tekan sikit. Okey. So macam inilah dia punya
objek dia. Okey, kalau saya dah siap, saya tengok ada yang pandang-pandang saya tu. Okey. So, siapa yang dah siap tu? Adam, dah siap dah? Oh, dah siap. So, kita tengok Adam punya. Adam tinggi sikit Adam. Sikit je. Tinggi sikit. Okey, baik. Nampak? Sama tak, Sean? Sama lah, Ego. Sama. Pandai Adam. So, kita nak tengok semua orang angkat boleh? Semua orang sekali angkat. Tak apa, awak tak siap pun tak apa. Sebab actually Sean ni patutnya 30 minit kena buat ni. Tapi kalau boleh siapkan laju dan betul, dengan teknik yang betul, saya rasa boleh jimat masa, kita boleh gunakan masa tersebut untuk buat benda lain kan. Ya, banyak soalan lain. So kebanyakannya sama je dengan saya punya. Jadi hebat je lah Sean. So macam mana awak dekat dalam talian? Boleh tak saya tanya? So awak rasa macam lukisan oblik ni okey tak? Kan boleh tak? Nak minta Danish, macam mana awak rasa melukis lukisan oblik ni? Saya rasa boleh buat. Boleh buat. Senang ke susah? Senang. So lah, murid-murid kat rumah pun sama. Sebenarnya senang je. Okay, kalau murid-murid kita yang tingkatan 4 ni boleh lukis dengan tepat dan cantik macam tu, saya yakin murid-murid kat rumah pun sama, Syan. Ya, betul. Cikgu, lagi satu soalan saya ada, Cikgu. Sebab cikgu sebutkan tadi bila ada permukaan yang melengkung ataupun yang ada bulatan. Bulatan tu dia kalau boleh pada permukaan yang menghadapi ataupun yang permukaan hadapan kan, permukaan rata, ya betul. Permukaan rata. Tapi yang ni sebab dia tak melengkung, jadi dia bolehlah pada permukaan sisi lah juga. Boleh. Sebenarnya kita prefer kalau ini sisinya belah kanan, sisinya belah kanan juga. Cuma adalah soalan-soalan tertentu yang kadang-kadang dia letak sisinya ada bulatan. Jadi di sisi ni nanti kita akan jadikan dia hadapan. Jadi hadapan ni akan ke kiri. Okey. Jadi dia tak ikutlah, tak semestinya ikut. Asalkan kita dapat jawab soalan dengan betul lah, Cikgu. Ya, asalkan dia tepat, betul, orientasi tu betul. Ya, betul. Baiklah Cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah lukisan kejuruteraan tingkatan 4, lukisan oblik, bersama dengan Cikgu Sakinah dan juga Cikgu Azliana sebagai jurubahasa isyarat kita. Okey, baiklah Cikgu, apa yang kita akan fokus untuk segmen ni, Cikgu? Okey, untuk segmen yang seterusnya, kita akan masuk kepada oblik kabinet. Okey, tadi kita dah tera oblik kavalir kan? Jadi oblik kabinet mesti lagi senang. Okey, jom. Soalan oblik kabinet. Okey, mula-mula sekali baca soalan. Rajah 1 menunjukkan 3 pandangan bagi sebuah objek. Okey, lukis mengikut skala saiz penuh pandangan oblik kabinet. Okey, kat sini dia tulis kabinet. Dan pilih orientasi. Orientasi ni maksudnya kedudukan lengkung lah. Lengkung ataupun bulatan. Okey, yang paling sesuai. Saiz petak grid 10 darab 10 lah. Maksudnya 1 mm darab 1 mm. Okey, so mula-mula sekali kita kena tahu yang oblik kabinet ni adalah separuh kedalamannya. Contohnya, kalau ini 80 memang saiz sebenar. Okey, ini pandangan hadapan. Hadapan kerana lengkung kat sini, biasanya kita akan letak dia pada permukaan rata. Jadi, ini sisi akan jadi paksi surut lah. Okey, sama juga dengan pandangan atas. Okey, jadi 80 masih lagi saiz yang sama, 80. 60 masih saiz yang sama. Tetapi 60 ni kita kena bahagi 2. Okey, jadi berapa, Sean? 30 ya, 30 mm. Okey, murid-murid yang kat rumah ataupun yang dekat talian, okey boleh tengok. Kalau kat sini jaraknya adalah 20, jadi kat sini akan jadi 10. Okey, kalau kat sini jaraknya 40, dia akan jadi 20. Okey, jadi total akan jadi 30 lah. Kat sini kita dah bahagikan siap-siap. Okey, jadi macam biasa, mula-mula sekali kita kena pastikan kita buat box dia. Tapi sebab tadi kita dah tera, so kita dah boleh nampak bahagian ini, bahagian saya tunjuk ni, ini adalah pandangan yang sama kerana dia unjuran kan. Jadi ini adalah ini dan juga ini. Jadi kita boleh nampak dia ada 2 tingkat. Okey, satu yang belakang, satu yang depan. Jadi yang bawah ni adalah yang rata sampai habis. Okey, jadi sebabkan kita dah tera, kita tak payah buat kotak besar-besar. Okey, boleh juga. Okey, kita buat kotak kecil dia.
Iaitu kita naikkan ketinggian 20 sebab ketinggian tidak berubah. Kedalaman dah pendek jadi 30 sahaja. Okey. Dan kita buat box dia kat depan ni. Okey, kita buat kotak dia dan juga kita naikkan ketinggian dia. Okey, kat sini kita boleh pergi ketinggian yang sama iaitu kat sini ketinggian 20, ke belakang pun 20. Okey. Dan kita boleh bawa ke belakang iaitu kat sini ke sini jaraknya 30. Jadi kat sini ke sini 30. Dan lepas dia pergi sini, okey, dia akan pergi ke hadapan iaitu sebanyak 30 kotak. Okey, jadi kita terus bawa ke hadapan. Okey, bila kita bawa ke hadapan ni, kita bawa pakai sudut lah. Iaitu kita pakai sudut 45 darjah tu. Set square yang selalu kita pakai tu. Okey, dan juga kita bawa ke kiri sebanyak 50 dan kita sambung je line ni. Okey, garisan tu kita terus sambung. Kita nampak ini permukaan ratanya. Okey, ini permukaan pertama lah, yang ni dan juga yang ni. Okey. So, seterusnya kita akan naikkan bahagian depan ni. Kita nak bagi bahagian depan ni siap. Jadi kalau tengok daripada sini dia macam ada line tau pada sisi. Ada garisan kan? Kalau ada garisan dia, garisan ni adalah garisan yang sama dengan titik ni. Jadi kita buat dulu satu garisan di sini. Jaraknya ke belakang iaitu dari sini. Ni macam tadilah, macam huruf N tu. Kalau ini N, makanya kat sinilah N kita. Okey, jadi ke belakang sebanyak 2. So 2 dan kita buat ke kanan, ke kiri ke kiri sebanyak 2 kotak. Okey, yang ni 2 kotak, ke depan kita buat satu box penuh. Okey, kotak yang penuh dan kita tarik panjang dia ni. Okey, macam ni. So, yang ni sepatutnya tadi kan 2 kotak kan? Okey, 2 kotak ke belakang yang kita kurangkan. Yang kat depan kita jangan kurangkan. That is kat sini, sebab itulah kat sini 2 kotak tadi, kat sini masih 2 kotak, kat sini masih 2 kotak. Tetapi kat sini dia dah jadi 1 kotak. Okey. So sebab tu kat sini dia akan jadi 1 kotak lah. Okey. So faham ke? Faham, Sean? Saya faham, Ibu. Bagus. Murid-murid kat talian pun sama. Saya rasa sambil melukis tu saya teruskan Boleh. Kat sini dah siap, Sean. Jadi kita tinggal 1 tingkat lagi. Kat sini macam bangunan 2 tingkat lah. So lagi 1 tingkat ni, ni adalah objek yang sama. Jadi bila kita unjurkan dia kat sini, sebenarnya ada satu sudut 45 darjah tau, Sean. Ya, betul. Bila kita unjurkan dia akan pergi belakang. Ini adalah objek itulah. 1, 2, 3. Jom, kita boleh je terus naikkan je ketinggian dia. Ketinggian tak berubah. Jadi ketinggian dia 40. Kita naikkan 40 dan kita buatlah kotak dia iaitu 40, belakang kita naik 40. Kita sambung je garisan tu. Dan kita sambung lagi satu garisan di sini 40 juga. Dan kita sambung je line ni. So bila kita dah buat kotak kat sini, kalau Sean tengok kat sini daripada hujung, katalah ni hujung, katalah ni huruf S, Sean. S untuk Sean lah. Jadi ini huruf S. Tu S. Jadi dari S nak pergi ke lengkung ni, kat sini ada lengkung Jadi S pergi ke lengkung, kat sini ada 30. Ada garisan lurus 30. Jadi mula-mula sekali kita buat garisan lurus tu, kita ambil dari bawah pun sama, dari sini ke sini 20. Jadi naikkan 20, ke atas pun sama, kita buat 30 tadi. Daripada sini kita buat satu garisan dan kita sambungkan. Dia macam kita buat satu kotak lah. Lepas tu kita ambil je jangka lukis, kita cucuk katalah ni huruf M. Dari M jejari ke R. M ke R cucuk. Pensilnya ke R, kita buat satu lengkung. Pakai jangka lukis je. Dia senang je. Yang belakang pun samalah. Dia akan jadi macam tu. Lengkung. Dan kita pekatkan dia punya objek. So kita cek, kita tengok murid-murid kita. So murid-murid yang ada dekat talian, untuk soalan nombor 1 oblik kabinet. Dah siap ke belum? Danish dah siap tu, dia pandang je. Kalau dah siap tu, tolong tunjukkan hasil kerja anda. Tolong tunjuk, Danish. Semua orang pun boleh. Semua orang angkat, ramai-ramai angkat.
Okey. Cantik, nampak dia dah pekatkan dengan cantik. Mariam pun sudah. Mariam pun sudah. Sama cantik Mariam, ada kat kotak. Syamimi punya pun nampak Ego. Syazal Syamimi pun sama. Adam punya angkat sikit lagi atas, Adam. Lagi? Sikit lagi atas, lagi sikit. Lagi sikit. Atas, Ke atas, bukan ke hadapan. Okey, tapi nampaklah Ego. Nampaklah. Murid-murid ni memang hebat lah, Sean. Dalam masa berapa minit je kita buat. Kan? Siap tak sampai dah. 10 minit Ego. Tak sampai pun 10 minit. Baiklah. Hebat, tahniah awak. Nanti kita belanja. Okey. So, soalan satu dah siap, Sean. Okey Ego. Okey. Jadi murid-murid, macam saya dengar nak lagi je. Okey, kita sambung lagi soalan kedua. Okey, baik Ego. Okey. So, yang kedua. So, ini tengok macam susah sikit. Macam je. Nampak je macam tapi tak. Okey. Baca soalan. Rajah 2 menunjukkan 2 pandangan sebuah objek. Lukis mengikut skala saiz penuh oblik kabinet. Masih lagi kabinet Okey. Jadi, bahagian kedalaman tu separuh. Okey. Dan pilih orientasi. Kenapa ditekankan orientasi? Orientasi ni sangat penting. Kerana kita tak nak lukis bulatan ni, kita tak nak lukis pakai kaedah. Kita nak pakai jangka lukis je. Kita nak mudahkan dan kita nak lajukan kita melukis. Okey. Jadi macam biasa yang ni sebab dia macam sakit tapi tak. Okey, kita boleh buat kotak besar dia dulu. Okey. So, mula-mula sekali murid-murid, kita ambil yang ni pandangan hadapan lah. Okey, ni hadapan, ini sisi tu pandangan atas. Okey, jadi hadapan akan letak pada muka hadapan. Jadi kita ambil ke kiri sikit. Dan sini kita bagi ruang sikit, baru kita boleh bawa pandangan sisinya mengikut paksi surut di belah kanan. Okey, jadi 80, ketinggian 60. Baik. Kita buat kotak macam biasa. So kalau Sean perasan, murid-murid kat talian dan murid kat rumah pun perasan, sama je kaedah dia. Kotak dulu. Mula-mula kotak dulu. Okey, macam mana gambar dia, kemudian kita fikir. Kita kotakkan dia. Okey, dan bila kita dah kotak pak segi macam ni, kita buat pula paksi surut dia. Maksudnya ambil T-square, letak 45 darjah dan kita terus bawa ke belakang. Okey, bila kita bawa ke belakang, kita garislah ke belakang maksud saya tu. Ke belakang ni adalah dia punya saiz pada pandangan sisi. Okey, kita tengok kat sini 80. Kita dah kata dia akan bagi 2. Maknanya dia akan jadi 40 sahaja. Ya, betul. Okey, jadi bila 40, kita pun kotakkan dia 40. Jadilah satu box. Okey, jadi satu kotak lah kat sini macam bentuk cube. Okey. Dan kita boleh terus buat. Okey, kalau kita tengok kat sini, Sean, kenapa saya buat garisan kat sini? Okey, pada pandangan atas, kita akan tahu siapa yang duduk depan sekali. So, kalau kita tengok kat sini, ini adalah yang depan sekali. Kalau kita turunkan unjuran ni, sebenarnya separuh daripada bulatan ni duduk hadapan. Separuh daripada lengkung, kita panggil separuh bulatan lah. Kita panggil sukuan bulatan kerana disukukan. Okey, suku duduk depan, suku lagi duduk belakang. Tapi kita nampak macam dia separuh bulatan. Tapi dia pergi belakang separuh. Okey, suku dia pergi belakang. Okey, jadinya kat sini saya buat satu line. Saya ambil jarak daripada sini ke sini 30. Dan saya turunkan terus. Okey. Okey, kemudian saya bawa ke belakang. Saya buat satu lengkung lah. Saya cucuk je jangka lukis di sini dan saya buat satu lengkung. Okey. Dan kemudian kita tengok sebenarnya lengkung tu ada 2. Jadi kita ukur pula 1.30, 1.20. Jadi 1.30, satu lagi 20. Okey. Kemudian kita bawa ke belakang. Ke belakang tu sebanyak mana? Okey. Ke belakang patutnya 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bahagi 2 dia akan jadi 2,5 ataupun 25 mm. Okey. Dan kita pun kemudian kita sambung je sampai garisan kotak ni. Okey. Kita sambung lagi line tu. Kita nampak dia ada 2 line ke belakang. Ke belakang lah dia 2 line. Okey. Okey, seterusnya kita sambung tengah-tengah ni. Okey, kita bawa juga line yang dekat bawah ni. Okey, bila kita bawa, kerana ni 3 tadi bahagi 2 jadi 1,5 lah. Ya, betul. Jadi 15 mm. 15 mm, inilah panjang 15 mm. Dan kita pun bawa garisan tu naik atas. Okey, bila kita dah bawa garisan tu naik atas, okey, kita sambung dengan kotak ni sebab kita nak buat lengkung tu kan. Okay, kita sambungkan dia, kita buat satu kotak. Daripada sini, kita tengok kotak ni kan saiz sama. 1.30, sini ke sini 30, sini ke sini 20.
Jadi yang ni 30, satu lagi 20 pakai pusat yang sama. Okey, ni pusat, ni jejari. Okey, sama je. Okey, kerana dia sampai belakang, jadi kita gariskan ke belakang. Okey, kat sini Sean, kat sini murid-murid yang kat talian dan juga yang dekat rumah ada satu tips. Macam mana kita nak sambungkan lengkung yang belakang. Okey, yang belakang ni pun sama. Kita buat dia punya kotak dia. Okey. Okey, kita buat satu garisan. Okey, garisan ini kerana lengkung tu kita tak akan nampak sampai belakang sebab butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. Baik. Okey, jadinya garisan tu bila kita dah buat dua-dua, pusat tu kita pergi je kepada kotak dia 45 darjah lah. Okey, dan yang belakang ni cucuk je kat sini, jejari ke sini, teruskan sampai garisan tu. Okey, dari garisan ni ke titik di sini, okey, garis straight je. Ambil pembaris, garis je. Tak payah buat lengkung dah. Okey, kerana itulah hadnya. Okey, so kita terus. Okey, lagi satu lengkung kat mana? Lagi satu lengkung tu kat dalam kan itu? Ya, pandai. Okey, kalau tengok pada gambar kat sini kosong. Okay. Jadi bila kat sini kosong tak ada apa-apa kan? Jadi kat sini sebenarnya ada lagi satu lengkung. Okey, ni pusat dia. Kita terus je ambil jejari, kita terus je buat lengkung tu. Okey, ini binaan saya buat je lah sampai habis. Nanti bila kita pekatkan semula, kita buat sampai sini je. Okay. Kita nak nampak penuh lah macam mana rupa dia kan? Baik. Okey, seterusnya. Okey, dah nak siap dah. Sikit lagi. Okey, kita terus daripada titik ini. Okey, daripada titik ini kita nampak kan? Daripada titik ini dia ada line. Ya. Maksudnya dia ada satu garisan di sini yang bertemu. Jadi daripada sini bahagian dalam ni, kalau perasan dia akan jumpa dengan yang ni. Jadi saya buat garisan naik atas. Sama juga dengan murid kat rumah. Okey. Okey, lepas tu saya buat satu garisan ke kiri. Saya turunkan je dia. Okey, bila saya dah turunkan, saya sambung ke belakang. Senang je. Garis-garis je. Okey. Last kali belah tepi sini, okey, kita sambung je garisan situ dan kita tengok ada garisan serong. Poin ini kita sambung. Kita bawa ke belakang, kita sambung je. Okey. So, kita pun pekatkan. Tengok. Macam tu lah rupa dia. So, macam mana? Murid-murid dekat talian. Sampai mana ni? Kalau diorang dah siap, hebat sangat. Laju diorang lukis. Dan mereka pun yang ada di rumah pun boleh bandingkan jawapan anda dengan apa yang ditunjukkan oleh cikgu. Ya, tengok betul ke tak ataupun sama ke tak. Kalau sama, baiklah anda semua. Okey, jom kita tengok murid-murid dalam talian dah siap ke belum ataupun boleh tunjukkan setakat mana anda dah siap. Okey, tak apa, tak siap lagi pun tak apa. Ya, sebab sepatutnya ini ambil 30 minit kan, Ya, 30 minit. Jadi kita buat ni dalam masa 8 minit Lebih kurang 8 minit je. Okey, dia ni dah siap dah, laju betul dia lukis. Okey, yang lain-lain pun sama, tunjuk je. Nanti awak boleh sambung buat kalau tak siap lagi. Setakat mana? Takat mana yang siap je. Angkat tinggi sikit tinggi sikit dah rapat. Macam Danish buat tu. Danish nampak. Ke kiri sikit, Maria. pandai Danish. Nampak? Mariam pun cantik. Syazah nampak siap. Adam tinggi sikit. Tinggi sikit lagi. Betul nampak Adam. Juga. Okey, terbaiklah anda semua. Hebatlah kan. Okey, baiklah cikgu, sekarang kita akan rehat pula. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah lukisan kejuruteraan tingkatan 4 di mana topik kita adalah lukisan oblik bersama dengan Cikgu Sakinah dan juga Cikgu Aziana sebagai jurubahasa isyarat kita. Okey cikgu, jom kita teruskan. Okey, Sean. Jadi, murid-murid yang kat talian dan juga yang berada di rumah, saya nak tanya, sekiranya kita nak tengok kesalahan umum yang biasanya murid buat ataupun kadang-kadang kita terlepas pandang lah. Okey, jadi saya nak tanya murid-murid yang dekat talian ni. Okey, sekali tengok, pada contoh yang saya bagi ni, kali tengoklah kalau awak tak baca soalan lah. Kalau awak nampak belah kiri dengan belah kanan ni. Okey, saya nak tanya Syazah. Okey, apa beza gambar belah kiri dengan gambar belah kanan? Pandangan hadapan yang first tu dekat belah kanan. Betul. Belah kiri.
pandangan hadapannya duduk belah kanan. Belah kanan. Pandangan sisi belah kiri lah. Jadi yang ni pun sama, betul tak? Okey, saya nak tanya Adam. Okey, sekali tengok tanpa baca soalan, apa beza dia? Dia punya dari arah pandangan. Arah pandangannya. Jadi sekali awak tengok Adam, lukisan ni, ini adalah lukisan oblik ke ISO? Tanpa baca soalan. Rasa-rasanya? Ya, ISO. Okey. So, Sean, okey, terima kasih Adam jawapan awak. Okay, kebanyakan murid-murid dia akan perasan yang bila tengok je soalan macam ni, kita akan rasa dia adalah isometri. Oh. Lepas tu kita terlupa nak baca soalan. Okey, ya. Jadi apabila kita tak baca, gambarannya lebih kurang. Kalau kita baca, ini adalah lukis saiz penuh pandangan oblik Cavalier. Sebelah pula lukis saiz penuh pandangan isometri. Gambarnya macam sama tapi jawapan lain. Jadi kalau ini oblik Cavalier, saiz penuh. Isometri sudutnya 30 darjah kiri kanan. Okey. So yang kedua pula, yang kemudian kita tengok yang kedua. Okey, gambar belah kiri, ni gambar. Gambar belah kiri gambar apa Mariam? Ya, Mariam tak dengar? Sound on Mariam. Lukisan oblik. Okey, belah kanan? Belah kanan ISO. Ya, betul. Pandai Mariam. Okey, belah kiri memang oblik. Belah kanan memang isometri. Cuma kadang-kadang bila murid tersalah lukis, okey, jadi nanti dalam pentaksiran ataupun dalam ujian, markahnya akan kurang, Sean. Murid-murid pun kena ingat yang dalam talian dan juga yang kat rumah. Okey, always sentiasa baca soalan. Okey, ada beza. Nampak tak gambarnya macam beza, betul tak? Memang sangat beza sebenarnya. Okey. So ini je lah dua kesalahan umum yang saya nak ceritakan. Okey, maknanya kita kena betul-betul baca soalan dengan betul, pastikan apa sama ada dia isometri ataupun oblik, dan sekiranya oblik tu jenis apa kan Cikgu? Ya, betul. Okey, supaya kita tidak kehilangan markah. Baiklah Cikgu, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, boleh tak Cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar ataupun apa yang Cikgu dah kongsikan untuk hari ini? Okey, murid-murid yang dekat talian dan juga yang dekat rumah. Okey, saya nak bagi tahu hari ini kita dah belajar lukisan oblik, iaitu oblik Cavalier, satu lagi oblik kabinet. Okey, oblik Cavalier saiznya saiz penuh. Jangan lupa. Okey, kebanyakan murid dia suka terlupa lah, cikgu. Yang mana satu yang bahagi dua selalu tanya macam tu. Jadi Cavalier saiz penuh, kabinet saiz separuh. Dan dia ada satu permukaan rata, satu lagi paksi surut. Paksi surut ni kita tengok orientasi lengkung. Okey, kalau lengkung pada pandangan hadapan, sisinya belah kanan, tak ada lengkung, jadi sisinya akan jadi belah kanan lah. Kalau sisi tu belah kiri lah. Okey, itu sahajalah. Okey, dan lagi satu Ego saya nak tanya yang bukan pembandingan di antara Cavalier, oblik Cavalier dengan oblik kabinet tu, yang saiz separuh tu adalah dari segi kedalaman dia lah Ego. Yang lain semua sama lah. Pada pandangan hadapan tu saiznya saiz penuh lah. Pada kedalaman yang ke belakang tadi saya cakap tu kan. Okey, itu yang kita bahagi dua. Untuk oblik kabinet. Okey, baiklah Cikgu. Terima kasih Cikgu atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini, dan kepada mereka yang menonton, harap-harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya di Sukses SPM 2022. Bye semua.